والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة وتأويل الكتاب. اللهم وفقنا لإصابة الصواب والحق وزينا بالإخلاص والصدق واختمنا بالحسنى في لطف وعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رافع المنتصبين لما أمر وخافض الجازمين بالبهتان في دينه القويم المطهر والصلاة والسلام على من ساد به العرب على سائر البشر. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pembahasan basmalah ini panjang. Okey, kalau satu dars saja tak cukup kalau nak bahas habis tu. Tapi ana akan jelaskan beberapa perkara. Yang pertama sekali ba harf jar. Kalau dikatakan bismi berapa kalimah? Kalau tanya bismi berapa kalimah, maka jawapan dia iaitu 2 kalimah. Kalimah yang pertama apa? Kalimah yang pertama ada yang menjawab B, ada yang menjawab ba. Okey, B tak boleh, kena ta'bir dengan al-ba, kena ta'bir dengan al-ba. Di sana ada kaedah sunaiyul wad'i, sunaiyul wad'i yuntaqu bimusammahu, sunaiyul wad'i yuntaqu bimusammahu bi khilafil ahadiyyi, bi khilafil ahadiyyi fayuntaqu bismi, fayuntaqu bismi. Sunaiyul wad'i yang bangsa dua daripada wada', iaitu 2 huruf ataupun lebih, yuntaqu bimusammahu, dituturkan dengan musamma dia tu, seperti fi. Kalau kita kata fi dari berapa kalimah? 2. Kalimah yang pertama fi. Ala zaidin 2 kalimah. Kalimah pertama ala, tak kata al-fa wal ya, al-ain wal lam wal alif, tak kata macam tu. Okey, kalau satu huruf bi khilafil ahadi berkaitan dengan satu huruf, maka disebut al-kaf wa hurufil jarri wa hiya min wa ila wa an wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam. Okey, sana kaedah tu. Sunaiyul wad'i yuntaqu bi musammahu bi khilafil ahadi fayuntaqu bismi. Anda nak dapat semua. Catat secepatnya. Itu disebut dalam Hasya Al-Khudani. Okay, bismillah. Kemudian hamzah pada bismillah. Okey. Kalau kita baca dalam surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sabit hamzah. Tapi di sini tidak sabit sebab apa? Kasratul isti'mal. Kasratul isti'mal. Ini illah kasratul isti'mal ni akan digunakan pada banyak tempat nanti oleh ulama nahwu. Kasratul isti'mal sebab banyak guna bismillahirrahmanirrahim, maka dibuang. Kemudian satu lagi, kemudian ismi dengan nama Allah, iaitu kalau di sini ata'allam bismillah. Jadi di sini sebab apa tak kata billah terus? Sebab apa dengan kata bismillah? Supaya didatangkan isim itu supaya tidak memberi waham ba itu ialah ba qasam. Kalau kata billahirrahmanirrahim, takut memberi waham ba itu ialah ba harf qasam. Okey. Walaupun harf qasam itu tu sebahagian daripada haraf jar. Okey, sebab tu dalam mata ajrumiyah tu boleh baca 2 wajah. Okey, wa hurufil jarri wa hiya min wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa huruful qasam, boleh wa hurufil qasam. Kalau baca wa huruful qasam, wa hurufu dengan rafa' itu ataf di atas min. Wa hurufil khafdi wa hiya min, ay wa hiya huruful qasam, boleh baca 2. Kalau biasa wa hurufil qasam ataf di atas, yang atas tu bil khafdi tu. Okey. Kemudian lafzul jalalah di bismillah, ini nak panggil lafzul jalalah. Ingat dalam ketika i'rab tak boleh kata Allah. Okey, Allah itu ialah mudhafun ilaih, tak boleh. Ta'adduban nak kata lafzul jalalah. Cumanya lafaz Allah ini kita dah belajar ta'alam.
Okay, isim alam. Cumanya khilaf para ulama sama dia alam murtajal ataupun alam mangqul. Okay, alam murtajal ataupun alam mangqul. Ada yang mengatakan alam mangqul ambil daripada ilah, masuk al, kemudian berlakunya i'lal, jadilah Allah. Pendapat yang rajih jumhur, lafaz Allah itu ialah alam murtajal, alam murtajal. Dan lafzul jalalah Allah itu ialah a'raful ma'arif, a'raful ma'arif, yang paling ma'rifah daripada segala isim ma'rifah. Okey. Sebab tu baca. Sebab apa pentingnya untuk kita tahu benda ni? Dah a'raful ma'arif, yang paling ma'rifah daripada segala isim ma'rifah. Dia ada tertib di isim ma'rifah tu yang 7. Okey. Iaitu pertama sekali dhamir. Pertama sekali dhamir. Lepas tu khilaf, isim alam dulu ke ataupun yang lain dulu. Cumanya lafzul jalalah ala al-itlaq, tu a'raful ma'arif. Penting ni kita tahu apa bab ni supaya kita boleh jawab syubhat yang mengatakan apa zikir Allah, zikir mufrad Allah, 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 Allah itu tidak memberi faedah, tidak memberi makna dan sebagainya. Baca jawapan paling tuntas dijawab oleh Mufti Mesir Dr. Syauqi Alam hafizahullah taala. Dia menjelaskan letak bab tu. Okey, kata lafaz Allah itu a'raful ma'arif. Bagaimana tidak ada faedah dan sebagainya. Sebut kali pun dah istihdar, dah ada makna ni, kita apa zat yang wajib wujud, yang bersifat dengan segala kamalat. Bismillah. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim itu istiqaq daripada rahmah. Okey. Cumanya berlaku khilaf yang mana lebih mubalaghah. Mana yang lebih mubalaghah? Ada khilaf. Jadi yang mengatakan, ada sebahagian mengatakan Ar-Rahman lebih mubalaghah berbanding Ar-Rahim. Sebab apa? Bilangan huruf Rahman itu lebih berbanding dengan Rahim. Menggunakan kaedah ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil ma'na. Ziyadatul bina'i tadullu ala ziyadatil ma'na. Pertambahan bina. Bina di situ dengan makna mabna, majas mursal, alaqah istiqaqi. Ziyadatul mabna atau ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil ma'na. Pertambahan bina itu menunjukkan pertambahan makna. Kalau kita kata alim dengan alam, alim 4 huruf, alam, okey, berapa huruf dah tu? Jadi pertambahan huruf. Jadi Ar-Rahman dengan Rahim, Rahman itu lebih mubalaghah pada rahmah. Sebab Rahman itu berapa? 5. Rahman dikira sebagai satu huruf, Rahim 4 sahaja. Sebahagian kata Rahim. Sebab apa? Rahim itu ialah sirah mubalaghah. Sirah mubalaghah. Sirah yang menunjuk di atas mubalaghah, hyperbola. Jadi sirah mubalaghah ada berapa? Ada 5. Apa dia? Cuba baca. Nama talfiyah. Nama talfiyah. Okay. Fa'alun au mif'alun, fa'ulu au fa'ulu fi kasratin an fa'ilin badilu fayastahiqu ma lahu min amalin, fayastahiqu ma lahu min amalin wa fi fa'ilin qalladha wa fa'ili. Fa'alun au mif'alun au fa'ulu, okay, fi kasratin an fa'ilin badilu fayastahiqu ma lahu min amalin wa fi fa'ilin qalladha wa fa'ili. Tu 5 tu. Fa'alun, mif'alun, fa'ulun, fa'ilun, fa'il. 5 tu wazan sirah mubalaghah, maknanya bersangatan. Okey. Hafal benda tu 5 tu. Okey, cuba baca sama-sama. 1 2 3. Baca dia fa'alun au mif'alun au fa'ulu. Kalau baca fa'alun au mif'alun wazan dia lari. Okey? Baca 1 2 3. Hafal tau kaedah-kaedah ni. Ingat macam kaedah belajar tadi tu. Okey, berapa ramai yang dah mutalaah kitab ni sebelum datang tadi? Cuba nak tengok, angkat tangan. Yang baca. Benar? Okey. Antum kalau tak tatbik benda ni, antum
Tak ada tatawur yang sangat jelas nanti. Okey, cara belajar tu kena baiki. Okey, Ar-Rahman Ar-Rahim. Pembahasannya panjanglah, belum masuk ta'alluq dan sebagainya. Okey, alhamdulillah, bermula segala puji bagi Allah. Macam biasa, al situ boleh. Dekat lam tu boleh banyak. Al situ tu dekat al. Al situ tu boleh al-istighraqiyah. Boleh al-jinsiyah. Yang ketiga al-ahdiyah. Lam tu pula boleh lam istihqaq. Yang kedua lam ikhtisas. Yang ketiga lamul milk. Lamul milk. So kalau kita ni darabkan, dia ada 9. Dia ada 9. Kalau kita kata al tu al-istighraqiyah, lam tu lil milk ataupun lil istihqaq ataupun lil ikhtisas. Kalau lam tu al-jinsiyah, so ada 9. Daripada 9 ni mana yang lebih aula wajah dia? Iaitu lam al apa? Al-jinsiyah, lam tu al-ikhtisas. Perbahasan ni dibahas kat mana? Ingat, perbahasan basmalah ni bukan dalam hasyiah mana-mana pun akan dibahaskan. Dengan bahasa yang begitu mudah, baca dalam hasyiah Bajuri. Hasyiah Bajuri ala Ibn Qasim. Okay? Syarafatul Qari tu, hasyiah Al-Bajuri di situ dijelaskan. Okay. Alhamdulillah. Kalau kita kata apa? Kalau al-istighraqiyah, bermula segala puji itu bagi Allah. Iaitu bermula hakikat puji itu bagi Allah. Bermula apa? Puji itu, puji yang maklum, okey, ma'hud di sisi kita lillah. Okey. Puji itu bahagian-bahagian tu kita semua dah belajar dah. Ada 4 jenis tu. Okey. Apa dia yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Aywa. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, rafi'il muntasibin lima amar. Muntasibin iaitu yang meninggikan, rafi'i yang meninggikan, tu ataf bayan bagi lafzul jalalah. Siapa Allah? Rafi'il muntasibina, orang yang muntasibin, orang yang menegakkan. Orang yang menegakkan iaitu masuk orang yang tidak meninggalkan. Lima amar, akan barang yang amara, yang suruh ia Allah, aihu, lima amarahu. Tidak belajar. Okey. Maksud Allah itu yang meninggikan orang-orang yang menegakkan ataupun orang yang tidak meninggalkan perkara yang Allah suruh. Okey. Kita dah belajar sebelum ni ma tu ma mausulah. Ma mausulah tu perlu kepada silah dan aid. Mesti ada. Alfiyah mana? Wa kulluha yalzamu ba'dahu silah ala dhamirin la'iqin mushtamilah. Amara di sini amara iaitu jumlah, dalam bentuk jumlah, iaitu suruh ia Allah, bentuk jumlah. Jadi jumlah ni jadi silah. Okey, mana aid bagi ma? Dhamir yang kembali kepada ma. Bukan semua dhamir yang ada dalam silah itu milik ma. Nanti kalau anda menterjemah barang yang amara, yang suruh ia barang, betul? Tak kena macam tu. Dhamir mustatir dalam tu lima amar, okey, itu kembali kepada, bukan kembali kepada ma, tapi kembali kepada lafzul jalalah. Lepas tu kena takdir dia punya aid. Aid dia tu kena takdir ai lima amarahu. Macam yang biasa sebut sebenarnya lah. Okey. Waffaqakallahu lima yuhibbu wa yarda, ai lima yuhibbuhu wa yardahu. Okay, kaedah dia tu. Kemudian lam tu al-muntasibina tu isim fa'il. Cuba tasrif dia, mana madhi mudhari' masdar isim fa'il? 1 2 3. Intasaba yantasibu intisaban fahuwa muntasibun. Benda ni ingat jangan main. Tasrif tak pandai memang tak boleh baca kitab. Mustahil. Kalau sekalipun kata dia dakwa kata boleh baca kitab, ambil mafhum sahaja tu, tak daqiq. Okey. Jadi di sini isim fa'il.
Cuba perhatikan yang kita terjemah tu. Ada tak anak terjemah lam tu bagi barang? Sebab apa? Lam tu lam zaidah. Lam zaidah. Okey. Lam zaidah dia tidak ada makna. Lam ni huruful jar, bahagian dia dah bagi tahu. Hari tu ada 3 bahagian kan. Bahagian pertama harf jar asli. Apa dia? Dia apa? Nak kepada 3 benda. Apa benda? Amal, muta'allaq dan makna. Kalau harf jar syibih zaidah, makna dan amal. Okey. Kalau zaidah, amal semata-mata. Okey. Pendapat yang tahqiq, pendapat mu'tamad, okey, harf jar zaid ini ni faedah dia hanya 2. Yang pertama taukidun nafi, yang kedua taqwiyatul amil. Yang pertama taukidun nafi. Taukidun nafi. Yang kedua taqwiyatul amil. Biasa kita belajar dalam mantik dulu tu, anak mula-mula belajar dengan baba dulu, belajar sulam, tak faham. Misal laisa zaidun bihajarin. Kita belajar, kita tahu kita tak kata laisa zaidun hajaran. Jelas macam tu. Nampak tak? Kenapa perlu didatangkan ba tu? Nampak tak? Jadi ba tu harf jar zaid, nak menguatkan laisa tu. Taukidun nafi, menguatkan penafian tu. Betul, zaid tu bukan batu. Okey. Yang kedua iaitu taqwiyatul amil, menguatkan amil. Apa maksud di sini taqwiyatul amil? Ingat, amil tu ada banyak. Ada belajar awamil durjani, awamil berkawi dan sebagainya. Jadi asal pada beramal itu ialah fi'il. Bila selain fi'il beramal, dia lemah. Apa maksud dia? Iaitu isim-isim yang semakna dengan fi'il, seperti isim fa'il, isim maf'ul. Maka dia bila nak beramal pada ma'mul dia tu, dia lemah. Jadi kadang-kadang perlu kepada harf jar untuk menguatkan dia punya amalan dia tu. Jadi di sini faedah dia lam tu iaitu taqwiyatul amil. Taqwiyatul amil. Sebab apa? Ma tu, ma tu i'rab dia jadi maf'ulun bih bagi al-muntasibin. Ma tu jadi maf'ulun bih pada mahal nasab. Okey. Sebab lam tu zaidah. Sebab tu tidak diterjemahkan bagi ataupun isyarat ke tu. Okey. Wa khafidil jazimina bil buhtani fi dinihil qawimil mutahhar. Dan Allah itu yang merendahkan, tadi yang meninggikan, ini yang merendahkan al-jazimina bil buhtan, yang memutuskan, okey, yang memutuskan dengan dusta, jazimi, yang memutuskan dengan dusta fi dinihil qawimil mutahhar, di dalam agamanya, agama Allah al-qawim yang betul, al-mutahhar lagi pula yang bersih, yang dibersihkan. Sesiapa yang memutuskan, bermaksud yang sengaja berdusta dalam agama Allah, dalam agama Allah, okey, Allah akan merendahkan martabat dia. Ya, ingat seperti mana dalam di antaranya apa yang kena jaga-jaga bila musim Maulid ni macam biasalah. Okey, macam Maulid, ada baca Maulid dan sebagainya, qasidah apa semua tu. Jadi kalau dulu di pondok tu, ketika nak membawa masuk Maulid dekat pondok dulu tu, dekat Fatani kurang masyhur dulu. Di Fatani ni kalau nak tahu, di pondok-pondok Barzanji semua. Qasidah ni baru saja masuk dalam sekitar dalam 4-5 tahun saja. Okey. Jadi waktu anak bawa masuk qasidah tu untuk pelajar-pelajar, sebagian daripada pelajar pondok ni masa-masa free dia orang tu dong nyanyi lah apa kadang-kadang tu, nyanyi lagu Thailand apa semua tu. Jadi nak ubah tu, nak ubah. Jadi kita ubah bagi dekat qasidah. Jadi qasidah tu dia orang tertarik, jadi minat ialah baca solat dan sebagainya. Tetapi bapa pesan, pastikan bacaan betul, i'rab betul, taktik betul. Okay. Tentang apa yang ditegur tu dulu, ya taibah, ya taibah, ya taibah, ya dawal ayana ashtaqna lik, ya dawal, kita main baca je tak tahu apa betul kan, ya dawal ayana, ya dawal ayana, ya dawaa, situ maksur, asalnya mamdud. Ayyan tu apa? Orang yang lemah. Ya dawal ayyana, ubat orang-orang yang lemah. So betulkan taktik itu misal, betul?
Lepas tu nak ajar qasidah baru, kena taktik dulu dan sebagainya baru ajar. Terangkan mafhum baru ajar. Okey. Jadi di musim Maulid ni hati-hati tentang perkara-perkara hadis-hadis yang maudhu' dalam kitab Maulid dan sebagainya. Ada. Ingat, bukan bila kita tegur macam ni, Wahabi lah ni, bukan. Kena tahqiq, okey? Al-haqqu ahaqqu ayyuttaba'. Kebenaran itu yang paling berhak untuk diikut. Okey? Benda ni disentuh, okey, oleh Sidi Abdullah Siddiq Humari. Baca dalam risalah beliau tu. Okey. Wassalatu wassalamu ala man sada bihi al-arab. Dan bermula salawat dan salam itu ala man sada, di atas mereka yang sada bihil Arab, yang jadi ketua dengan sebabnya, sebab man itu tu al-Arab, oleh orang Arab. Al-Arab fa'il bagi sada. Sada ala sa'iril bashar, di atas sekalian manusia. Sa'ir itu mana baqil bashar. Mana salat dan salam di atas seseorang yang dengan sebab dia itulah orang Arab jadi lebih tinggi berbanding dengan manusia yang lain. Okey. Jadi tatbikan tengok kaedah tadi tu, man isim mausul, sada bihil arab itu silah, dhamir bihi, hi itu kembali kepada man, itulah aid dia. Wa ba'du. Dan ada pun kemudian daripada itu. Wa ba'du tu waw tu ganti daripada amma. Waw itu ganti daripada amma. Amma tu pula ganti daripada mahma yakun min syai'. Mahma yakun min syai'. Jadi waw tu ganti daripada amma asyartiyah, sebab tu perlu jawab, sebab tu fa tu ada. Okey. Apa maksud wa ba'du tu? Itu sebagian ulama mengatakan itulah yang dimaksudkan di dalam Al-Quran, wa syadadna mulkahu wa atainahu al-hikmata wa fasl al-khitab. Iaitu kami menguatkan kerajaan dia itu, kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam, dan kami berikan hikmah kepada beliau, dan kami berikan fasl al-khitab. Fasl al-khitab mana kita jelaskan sebelum ni kan, fasl al-khitab iaitu apa, sebagai ulama kata fasl al-khitab fasl al-qada, dia buat keputusan putus terus. Ada yang kata iaitu perkataan amma ba'du, mana kita jelaskan sebelum ni. Siapa Maulana yang mengarang kitab khas tentang amma ba'du? Maulana Musa Ruhani Al-Bazi, pengarang kitab Barakat Al-Makkiyah. Kitab Barakat Al-Makkiyah tu susunan seperti Dalailul Khairat tu, yang dikatakan oleh sebahagian Salafi Wahabi kitab Doraemon. Okey. Wala'idzubillah. Wa ba'du fa yaqulu al-'abdul faqir, maka berkata oleh al-'abdul faqir, seorang hamba yang al-faqir, ila maulahul qadir, kepada maulanya yang berkuasa. Al-faqir di sini lafaz dia fa'il. Dia boleh dua. Kita dah belajar tadi tu. Apa maksud faqir? Dia boleh dua. Yang pertama sebab dia sirah fa'il. So dia maksud dia apa? Sirah mubalaghah. Mana yang sangat berhajat. Yang sangat berhajat. Al-faqir. Boleh juga al-faqir ini ni sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah ni pula maksudnya apa? Ingat, dia punya hadas dia tu istimrar dengan subut, iaitu mana? Yang sentiasa berhajat. Yang sentiasa berhajat. Sifat musyabbahah itu terdiri, dibina daripada fi'il bina lazim sahaja. Fi'il muta'addi nak buat bentuk dalam sirah sifat musyabbahah tak boleh. Sebab tu macam apa? Hasuna yahsunu husnan fahuwa hasanun. Hasanun. Okey. Kemudian apa? Jamil, karim. Itu semua tu ialah apa? Itu ialah sifat musyabbahah. Yang mana apa? Dia punya hadas iaitu jamal pada jamil itu tu, karam pada karim itu tu, hadas sentiasa ada. Contoh seseorang kalau kita kata apa? Jamil, handsome. Okey, janguk, comel dan sebagainya. Okey. Dia punya comel dia tu, janguk dia tu, handsome dia tu ada 24 jam. Berbanding dengan apa? Macam isim fa'il yang biasa, seperti apa? Darib misalnya, yang memukul bukan 24 jam memukul, ada berhenti. So hadas dia tajaddud. Kalau untuk apa isim fa'il. Kalau yang ni sifat musyabbahah, yang tu dia punya hadas istimrar. Bermaksud yang sentiasa. Yang sentiasa berhajat. Sebab tu al-faqir boleh dua. Kalau sifat musyabbahah kita terjemah dengan yang sentiasa berhajat.
Kalau sighah mubalaghah, yang sangat berhajat. Berhajat kepada Maulahul Qadir. Siapa dia? Muhammadun Jamalun. Okey. Di sini Muhammadun Jamal ni nama tarkib biasa ni. Nama orang Nusantara biasa macam ni. Kalau di Malaysia Muhammad Amin, Muhammad Taha dan sebagainya. Dah jadi tarkib dah dua isim. 3. Sekarang ni 3. Masa depan tak tahulah. Okey. Lagi-lagi akhwat, anak-anak perempuan. Okey. Sebab anak kakak Ana tu guru, dia minta tuliskan dalam bahasa Arab nama-nama anak murid dia tu. Ketika tengok nama murid dalam 30 orang, nama perempuan, terkejut tengok nama-nama dia. Semua 3, 4, 5. 3, 4, 5 nama. Okey. So bayangkan kau nak menikah nanti tu, nampak tak macam mana? Okey. Dekat situ muskilah dia apa? Ketika i'rab dia macam mana ni? Jadi dalam bahasa Arab, asal bahasa Arab, sebab ni anak tanya daripada Syekh Hasan Osman hafizahullah taala, kata macam mana pula dalam ketika belajar alfiah dengan beliau tu di rumah beliau, kemudian tanya tarkib macam ni macam mana nak bila isim kemudian bukan dengan laqab dan sebagainya, isim-isim biasa nama orang di Nusantara, bagilah tahu. Okey. Dan Syekh bagi tahu, dia kata apa? Bahasa Arab tidak boleh dihukumkan ke atas ajam. Jadi asal bahasa Arab ni dia tidak tarkib nama macam ni. Okey, ni dah sebahagian dah terpengaruh daripada Arab. Nama Arab yang asal satu je. Sebab tu siapa kalau macam anak dia lahir kat sini ni, sebahagian mustashfa tu dia hanya benarkan satu nama sahaja. Tak boleh nak tarkib. Okey. Jadi ada masa apa kemasukan tadakhul dalam bahasa Arab dari segi tarkib nama tu. Orang Arab betul-betul khulas punya tu satu je nama dia. Muhammad, Abdullah, Hussein, macam tu saja. Okey. Muhammadun Jamalun. Tengok, Jamal Ibnu Muhammadin Al-Amir bin Al-Husainin Mufti Al-Malikiyah. Muhammad Jamal bin Muhammad Amir bin Husain Mufti Al-Malikiyah, mufti bagi ulama Malikiyah. Okey. Perkataan Al-Ibn di sini ni apa? Okey, perkataan Al-Ibn dia perlu tahu, sebahagian orang dia tak dakik kat sini ni. Nak tulis nama sendiri tu. Pergi Mesir, nama asal Facebook dia contoh Zaid bin Amr. Dah Mesir dah, dia nak tambah Ibn lah, bunyi Arab sikit. Zaid ibnu Amr. Salah. Ingat, asal kalimah Ibn tu ada sabit hamzah tu. So 3 huruf. Tetapi bila berada di antara dua alam, nama dia dan ayah dia betul-betul, maka dia kena buang hamzah tadi tu. Okey, berada di antara dua alam memang tu. Kalau nama dia bin dengan atuk dia, sebahagian orang Arab macam tu kan. Okey, macam Habib Umar bin Salim, nampak tak? Habib Umar bin Hafiz. Kalau macam tu kena ada hamzah. Nampak tak? Okey. Begitu juga jikalau nama tersebut ada gelaran dan sebagainya. Contoh Muhammad Al-Azhari bin Hussein misalnya. Jadi bin itu tu sebelum dia tu bukan alam dia, ada gelaran dia dan sebagainya. Ataupun bin kepada ibu dia kena ada hamzah. Kalau bin kepada ibu bila yang biasa orang tanya siapa nama mak dia. Biasa jarang kan? Biasa jarang kalau nama ayah apa? Atau nama waris apa? Nama ayah lah. Tapi satu ketika je orang tanya nama ibu apa? Bila? Apa dia? Masa mati nanti. Jadi kena ditalqinkan tu. Okey? Berdasarkan hadis sebab tu dibinkan dengan ibu dia. Okey, ketika itu. Jadi kecuali tadi tu kan contoh nama Zaid bin Amr. Okey, Zaid bin Amr, bin tu kena buang sebab Zaid tu memang nama anak dia dan Amr tu memang nama ayah dia betul-betul. Bukan ayah angkat pun dia kena hamzah. Okey? Jadi sebab ni daripada sini ni kita boleh tengok perbezaan dia tu pada tabak. Orang tak tahqiq dia tak tahulah benda ni. Misalnya apa? Tengok Musnad Imam Ahmad, Musnadul Imam Ahmad bin Hanbal. 52 jilid tu. Cuba tengok tabak Muassasah Risalah bandingkan dengan tabak Ar-Risalah Al-Alamiyah. Dari Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Tabak Muassasah Ar-Risalah ada hamzah. Itu betul. Tabak Ar-Risalah Al-Alamiyah tiada hamzah, itu salah. Sebab apa? Hanbal itu tu bukan nama ayah dia, tapi nama atuk. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Nampak tak? Okey.
kecuali apabila bin tadi itu berada di awal sator, di permulaan sator, di awal baris. Contoh, Muhammad Jamal Ibn Muhammad tu dekat bawah, so mesti kena letak hamzah balik. Kaedah dia. Sebab tu penulisan sanad-sanad semua tu, ini kebanyakan apa? Fail. Anda bila tengok sanad-sanad yang ada musalsal ke dan sebagainya, tengok benda yang lumrah, yang silap semua. Betul. Lagi-lagi bila dah susun elok-elok, bagi kita pengalaman ada buat sanad juga, tengok nak print dia berubah pula format dia. Jatuh sana jatuh sini habis. Nampak tak? Okey, tu kaedah dia. Kemudian tengok sekarang ni Jamal ataupun Zaidun, kita kata Zaidun bin Amar. Contoh, Zaidun di sini, dia munsharif atau tidak? Munsharif, terima tanwin. Okey, di sana ada kaedah dia, isim munsharif tu bila disifatkan dengan ibn, maka dia tu tidak ditanwinkan. Okey, maka itu tidak ditanwinkan. Tanwin dia itu tanwin darurah di sisi Imam As-Sirafi. Imam As-Sirafi ini dia ada syarah Abyad Sibawai. Maka dikatakan apa? Al-alamul mawsuf bibni mudafan ila al-alam. Okey, demi itu tanwinuhu darurah. Tanwin itu tanwin darurah. Ini yang masyhur. Tulis tanwinul alam. Tanwinul alam al-mawsufi bibnin mudafatan ila alamin daruratun. Tanwin bagi isim alam yang disifatkan dengan kalimah ibn tu pula diidafatkan kepada alam yang lain, Muhammad bin Abdullah. Nampak tak? Jadi Muhammad itu telah disifatkan dengan kalimah bin tu pula diidafatkan dengan alam yang lain. Maka tanwin pada tadi itu, pada Muhammad itu tu tanwin darurah di sisi Imam As-Sirafi. Jadi kaedah baca dia macam mana? Kaedah baca dia asal Muhammadun misalnya. Bila disifatkan kena buang tanwin tadi tu. Kena baca Muhammad bin Abdullah. Ni penting bacaan sanad ni. Kalau bacaan asal dan kalau hadasan atau semua tu baca macam tu. Jadi kalimah ibn kat situ kena jaga. Setengah orang baca ibn fulan taktik satu senanglah. Tapi kalau baca nak terus tu, kalau baca sardan nak cepat, kena baca macam tu. Okey. Cumanya okey, tentang hamzah tadi itu tidak ada khilaf. Kena buang kalau berada di antara sang alam. Cuma tanwin tadi itu dibuang ataupun tidak. Jadi di situ still ada khilaf. Tanwin tadi itu still ada khilaf. Okey, ini disebut oleh Imam At-Tibrizi dalam syarah Hamasah dia tu. Disebutkan bermaksud apa? Yang masyhur memang isim alam, okey, yang munsharif bila disifatkan dengan kalimah ibn, tanwin ini dibuang. Itu yang masyhur, tetapi satu lughah yang lain dikekalkan juga. Okey. Man arada al-mazid faladhab ila laisa mughnil labib. Okey. Hasya Ubadah ala syarhi Suzuriz Zahab. Dekat muka surat 5, Tawbah Halabi dulu. Kat situ ada perbahasan ibn. Cara nak tulis ibn tu penting ni. Berapa ramai yang salah. Dan kata tengok, syarikat Tawbah tu pun salah. Sedangkan tu ahli-ahli dia. Apa tak? Muhammadun Jamal bin Muhammadin Al-Amir ibn Husainin Mufti Al-Malikiyah. Fayaqul, berkata oleh hamba, mana perkataan dia tu? Ingat, qala yaqulu. Fa'il lazim ke fa'il muta'addi? Kalau fa'il muta'addi nak kepada maf'ulun bih. Dhabit umum nak tahu tu fa'il tu muta'addi ke fa'il lazim, tengok fa'il tadi tu melibatkan seluruh anggota ke ataupun sebahagian saja. Jika perbuatan itu fa'il tersebut melibatkan seluruh anggota, maka dia fa'il lazim. Seperti pergi, dhahaba, dia pergi kepala saja ke badan tinggal, semua pergi.
Tidur, terlibat badan semua tu. Tapi kalau makan, mungkin tangan dan mulut sahaja. Berkata, bukan semua ni. Apa tak? Mulut sahaja. Maka ghalib bila fi'il tu melibatkan sebahagian juzuk daripada anggota badan semuanya ni, dia ialah fi'il muta'addi. So berkata itu mulut saja. So ada muta'addi. Maqulul qaul. Kena ada maqulul qaul, perkataan dia. Ingat, maf'ulun bih bagi qala tidak disebut maf'ulun bih, tapi disebut sebagai maqulul qaul. Maqulul qaul. In qultuhu faqad alimtah. Okay, itu dalil di antara syahid lah. Berkaitan kata qala itu tu ialah fi'il muta'addi. Mana perkataan dia tu? Dia berkata, perkataan dia hadhihi. Okey. Bermula ini ialah fawaidu, ialah beberapa faedah. Fawaid itu iaitu sirah muntahal jumu'. Sirah muntahal jumu'. Fawaid. Okey, tu salah satu daripada apa? Illah yang menegah daripada tanwin. Dia ismul ladzi la yansarif. Al-ismul ladzi la yansarif. Okey, ismul ladzi la yansarif, isim yang tidak terima tanwin, itu tu ada dia punya illah 9. Illah dia 9. Bahagikan dua secara pembahagian raisi tu. Ada illah yang kembali kepada lafaz, ada illah kembali kepada makna. Daripada 9 illah tu, yang kembali kepada makna hanya 2, iaitu al-alamiyah dengan al-wasfiyah. Illah yang kembali kepada lafaz yang 7 lagi tu. Okey, mana cuba baca syahid dia, mawani as-sarfi. 1 2 3. Nampak tak? Dalam belajar macam tu. Kalau antum tak ada perasaan hasad untuk ni, ghibtah dengan pelajar-pelajar yang hafal, payah sikit tu. Hati tu tidak gerakkan lagi, tak jentik lagi tu. Belum betul-betul nak kepada ilmu tu, belum sedap lagi dengan ilmu tu. Dia biasa, biarlah orang lain tahu, aku tak tahu, tak apalah. Kena ada ghibtah macam mana. Lagi-lagi yang dah abang-abang ni, tahun 3 tahun 4 tahun sebagainya, macam mana adik-adik boleh tahu? Saya tak tahu. Nampak tak? Lagilah sepatutnya kena tahu. Okey, tulis mawani'us sarfi tis'un. Mawani'us sarfi tis'un. In aradta biha aunan litablugha, setengah beda, aunan litablugha fi i'rabikal amala. Mawani'us sarfi tis'un in aradta biha aunan litablugha fi i'rabikal amala. Lepas tu bait yang kedua, ijma' wazin adilan an-nith bi ma'rifatin rakib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Ijma' wazin adilan an-nith bi ma'rifatin rakib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula. Ijma' mawani'us sarfi tis'un, dan segala yang menegahkan tanwin itu illah yang menegahkan itu 9. In aradta biha aunan litablugha fi i'rabikal amala. Jikalau kamu nakkan pertolongan untuk mencapai i'rab kamu. Ijma' isyarat kepada sirah muntahal jumu'. Ijma' wazan fi'il, adilan udul, an-nith muannas, okey, bima'rifatin itu alamiyah. Rakib tarkib masji. Wazid ziyadah alif wan nun. Ujmatan ujma. Fal wasfu tu wasfiyah, tu alamiyah. Qad kamula. Okey, hafal situ tu. Siapa yang tak hafal kena hafal. Man hafizah hujjatun ala man lam yahfaz. Okey, baca sama-sama. Itu bahar basit. Bahar basit ni lagu macam-macam, banyak antum. Coba baca. Maulaya shalli wa sallim. Baca itu. 1 2 3. Okay, hadhihi fawaid. Ini ialah beberapa faedah yang tata'allaqu bi'ilmil arabiyyah, yang bersangkut paut yang berkait fawaid itu bi'ilmil arabiyyah, dengan ilmu bahasa Arab. Tengok mana datang yang, ada terjemah yang.
Faedah-faedah yang bersangkut paut, yang berkaitan. Datang yang tu sebab apa? Sifat. Macam kaedah biasa sebab apa? Kaedah di mana? Innal jumala wa syabihaha ba'dan nakirati sifatun wa ba'dal ma'arifi ahwalun. Ta'allaqu tu jumlah datang selepas daripada fawaid isim nakirah, maka i'rab sebagai sifat. Faedah-faedah yang bersangkut paut ia fawaid itu tu dhamir atau kembali kepada fawaid. Bi'ilmi al-arabiyyah, dengan ilmu al-arabiyyah. Tengok ilmu al-arabiyyah bawah tu, yashmalu kulla fannin, meliputi ia ilmu arabiyyah itu kulla fannin. Ni belajar ni dari segi wazan kalimah. Kalau yashmalu, syamila yashmalu, itu mutaaddi, so kulla. Kalau yashtamilu pula lazim, yashtamilu ala kulli fannin. Membezakan situ tu. Mutaaddi situ. Mana tak baik mutaaddi ke lazim sebagai penggunaan haraf jar tu, kena jaga elok. Okey. Macam ni penting sebab ni antara yang ditekan diminta kepada dia mana kepada itu untuk baiki dari segi kemahiran bercakap Arab, penulisan Arab, batu baca kita Arab. Penulisan Arab ni babana Tuan Guru Haji Ghazali bin Ahmad hafizahullah taala itu telah jaga. Dia kata apa? Pelajar Malaysia dan lain-lain lah, pelajar Nusantara jarang jaga dekat mutaaddi tu. Dekat muta'alliq bagi fi'il. Okey. Mana apa ikhtalafa fi, ikhtalafa ila, ada sebagai makna berbeza. Raghiba fi, raghiba ila, makna yang berbeza. Jadi bila kita tengok lagi-lagi bila dalam dah jadi kaedah atau jadi syair, bila jadi kaedah tu lafaz dia kena mutqin. Okey. Seperti misal yang biasa sebut hukum apa? Kalau kita akad nikah kepada seorang perempuan, okey, kemudian semata-mata akad nikah ibu tu jadi mahram muabbad. Kalau dengan ibu pula, nikah dengan ibu, okey, belum jadi mahram muabbad lagi anak dia, anak perempuan dia. Kalau ada anak perempuan, dia kena dukhul dulu. Kaedahnya mana? Al-aqdu 'alal banat yuharrimul ummahat. Wad-dukhulu 'alal ummahat, dia kata tu. Wad-dukhul bukan ala. Wad-dukhul bi. Kaedah tu. Al-aqdu 'alal banat, kaedah dia, kaedah fiqhiyah. Kalau antum ditanya ni, al-aqdu 'alal banat yuharrimul ummahat. Yuharrimul ummahat. Wad-dukhulu bil ummahat. Dengan ba, bukan dengan ala. Wad-dukhulu bil ummahat yuharrimul banat. Baca kaedah tu 1 2 3. Jangan bertukar pula. Ada dah hafal, lepas tu tanya balik, nanti baca al-aqdu 'alal ummahat yuharrimul banat pula, tu balik macam tu. Al-aqdu 'alal banat, mula dengan anak dulu. Al-aqdu 'alal banat yuharrimul ummahat. Wad-dukhulu bil ummahat yuharrimul banat. Okey. Hadhihi fawaidu tata'allaqu bi'ilmi al-arabiyyah. Okey, tengok al-arabiyyah tu yashmalu kulla fannin, meliputi ia ilmu arabiyyah itu akan setiap fan yang bahatha. Tu. Lagi sifat fan yang membahas ia tentang segala keadaan bagi lafaz al-arabi. Okey, al-lafzul arabi. Al-arabi situ tu, tengok tu, lafaz yang bangsa Arab. Tengok terjemahan tu, yang bangsa Arab. Sebab apa? Isyarat kepada apa? Tengok yang tu isyarat kepada apa? Sifat. Al-arabi itu ialah sifat bagi al-lafz. Bagaimana? Al-arabi, sedangkan syarat dah kita dah belajar dulu, syarat nak jadi sifat mesti kena isim wasaf. Isim wasaf ada 5. Isim fa'il, isim maf'ul, isim musyabbahah, isim mubalaghah, isim tafdhil. Ini bukan daripada 5. Ingat kaedah dia di sini kena takwil. Kena takwil. Bermaksud al-arabi kena takwil dengan isim yang salah satu daripada isim wasaf tadi tu. Tepat di sini takwil dia an ahwalil lafzi al-mansubi ila al-arab. Al-mansub ila al-arab. Sebab tu sebahagian ulama ketika dia menjelaskan tentang isim wasaf, okey, dia kata apa? Bukan 5 saja, dia ada tambahan. Iaitu dia kata isim mansub. Isim mansub, isim yang dinisbahkan, al-azhari dan sebagainya. Jadi isim mansub tu bagi mereka yang memisahkan tu, iaitu dia satu juzuk lah daripada isim maf'ul, isim mansub, okey, al-azhari dan sebagainya. Cuma adakah
isim mansub tu termasuk daripada laqab ataupun tidak? Itu persoalan anak tu. Anak tanya dengan Syekh Hasan Usman hafizahullah taala, seperti Al-Azhari. Nampak tak? Itu laqab ke ataupun tidak? Okey. Agak-agak laqab ataupun tidak? Al-Malizi, Al-Fatani, Al-Indonesi. Tu laqab, dikira laqab ataupun tidak? Tarif laqab tu. Ma yush'iru bimadahin aw dhammin. Memberi kepada itu tak? Tidak. Okey, jawapan beliau tidak. Kan nahwi was sarfi wal balagha wal wad'i ila akhirih. Ingat jangan baca ilah pula nanti jadi muqri ilah. Okey, sebab pernah ada tu. Okey, dulu ada yang baca jadi muqri, ada yang baca ilah batu baca macam tu. Tu intaha ila akhirih. Wal muradu bihi huna, yang dikinakannya dengan ilmu al-arabiyah huna di sini ialah an-nahwu la ghairu, ialah ilmu nahwu saja, tidak yang lainnya. Okey. Wa tarakal mualliful kalama ala muqaddimatil ilmi wa hiya bayanuhu bi haddihi wa mawdu'ihi wa thamaratihi li yakuna asy-syari'u fihi ala basiratin bih ma'munul khalati bi ghairihi ittikalan ala mawqif al-ilm. Okey, itu anda dah jelaskan dah. Okey, tentang mabadi' asyarah. Tengok ilmu nahwu tu apa ta'arif dia? Ilmun biqawaid. Satu ilmu dengan kaedah-kaedah yang tahfazu mura'atuha al-lisana 'anil khata'i fil kalam. Kaedah-kaedah yang menjaga oleh mura'ah dia tu, mura'ah bagi qawaid itu menjaga akan lisan 'anil khata'i fil kalam. Itu antum boleh baca sendiri. Ana pun dah sebut sebelum ni dekat apa? Kitab apa? Kashful Ghuyum. Okey. Fawaid tata'allaqu bi 'ilmi al-arabiyyah jama'tuha, itu jumlah yang kedua. Fawaid yang jama'tuha, yang menghimpun oleh aku akan al-fawaid li'ana lal khaira. Itu jumlah yang kedua. So jumlah tu pada mahal rafa' kay na'tun sanim li fawaid. Li'ana la, aku himpunkan ni li'ana lal khaira, supaya mencapai oleh aku akan kebaikan min rabbil bariyah, daripada Tuhan bagi sekalian makhluk. Wa sammaituha, dan mempernama oleh aku akan hadhihi fawaid itu as-samaratil janiyah, segala buah-buah yang dipungut akan dia fil as'ilatin nahwiyah, pada segala masalah yang bangsa nahwu. Okey. As-samaratil janiyah, as-samarati itu ialah maf'ulun bih yang kedua bagi sammaituha. Ingat, kalimah sama di dalam bahasa Arab ada tiga makna. Yang pertama, sama dengan makna sebut, dengan makna zakara. Maka itu tu mutaaddi satu maf'ulun bih sahaja. Seperti al-fi'lu alladhi lam yusamma fa'iluhu, lam yusamma fa'iluhu ay lam yuzkar fa'iluhu. Okey, yang kedua dengan mana apa? Mempernamu, beri nama. Okey. Jadi bila makna mempernama, tasmiyah itu tu sama yusammi tasmiyah, maka dia mutaaddi dua maf'ul. Contoh, sammaitubni Zaidan. Aku mempernamakan anak aku akan Zaid. Cumanya maf'ulun bih yang kedua boleh masuk ba. Macam sini kan wasammaituha bis samaratil janiyah boleh. Terus jadi maf'ulun bih boleh. Yang ketiga tasmiyah dengan makna apa? Baca bismillahirrahmanirrahim. Okey. Sebab tu pada kitab wa tusannu tasmiyah 'inda dhabhiha. Dan disunatkan untuk tasmiyah ketika sembelihnya, sembelih al-an'am, ketika korban, tu sunat-sunat yang disunatkan. Maka kalau kita kata apa, disunatkan untuk memberi nama lembu tu sebelum korban, kan salah banyak tu. Okey. Fa'aqul, maka berkata oleh aku, babul kalami wa ma yata'allafu min. Ini adalah alfiyah pun. Okey. Cuba baca sama-sama alfiyah tu sampai babul kalam. Situ satu bab ya, daripada mula-mula. Qala Muhammad 1 2 3. Okey.
Dia tabwib dia tu dengan babul kalam wa ma yata'allafu minhu. Setengah nuskah dalam Alfiah pun dia sebut benda tu, babul kalam wa ma yata'allafu minhu. Tengok ni ketika terjemah. Setengah orang terjemah bab kalam dan barang yang tersusun ia kalam daripadanya, daripada ma. Nampak tak? Okey. Ada yang wa ma yata'allafu yang tersusun ia ma minhu minal kalam. Perhatikan makna dia tu. Ini babul kalam. Bolehlah baca babul kalam, babil kalam, babal kalam. I'rab dia ma'ruf. Wa ma yata'allafu minhu, dan barang, kalam dan barang. Okey, isyarat apa? Al-'atfu lil mughayarah. Kalam tu dengan ma berbeza. Dan barang yang yata'allafu minhu, yang tersusun ia dhamir huwa. Apa kembali dia? Minhu, daripadanya, daripada mana? Okey. Kalau kita kata ini bab kalam dan sesuatu yang tersusun ia sesuatu itu daripada kalam, betul atau tidak? Mana satu sekali dhamir ma tu, mana a'id bagi ma tu sekali? A'id bagi ma isim mausul. A'id dia hu tu kepada minhu ataupun dhamir mustatir dalam yata'allafu. Adakah sesuatu itu, sekarang nak bahaskan apa? Kalau kita kata apa? Wa ma yata'allafu minhu, dan sesuatu yang tersusun ia sesuatu itu daripada kalam. Maksud kalam, lahirlah sesuatu itu. Itu kena dibahaskan. Ataupun sesuatu yang tersusun kalam daripadanya. Sesuatu itulah kalam. Okey, jadi dhamir yang pada yata'allafu itu bukan kembali kepada ma, tapi kembali kepada al-kalam. Minhu tu baru kembali kepada ma. Jadi silah dia, ingat, silah bagi ma ialah yata'allafu. Okey, yata'allafu tu jumlah. Dalam jumlah tu ada dhamir. Bila dhamir tu tak kembali kepada isim mausul dalam silah tu, mana nama apa? Jar silah ala ghairi ma hiyalah. Dia ada kaedah dia, jar silah, jara as-silatu, boleh kata jarat semua boleh. Jar silatu ala ghairi ma hiyalah, ala ghairi ma hiyalah. Okay. Mana apa? Silah itu berlaku ghairi ma hiyalah, selain daripada sesuatu yang mana silah tu sepatutnya bagi dia. Dalam silah tu dhamir tu tak kembali kepada isim mausul, kembali kepada isim mausul tadi. Kalau isim mausul tadi itu ma, mana jaras silatu ala ghairi ma hiyalah. Kalau man, jaras silatu ala ghairi man hiyalah. So dia ada 4. Tentang silah tu kembali balik kepada apa? Kembali kepada isim mausul atau tidak, dia kembali kepada 4. Yang pertama, jaras silatu ala ma hiyalah, jaras silatu ala ghairi ma hiyalah, jaras silatu ala man hiyalah, jaras silatu ala ghairi man hiyalah. Ini tidak ada bab khusus, dibahaskan secara juz'i. Itu ada dalam bersepah dekat mana? Dalam hasyiah tu. So antum cuba kumpulkan dan beri misal. Okey, ana nak 4 misal minggu depan. Okey, misal yang mudah-mudah saja. Okey, tentang 4 pembahagian tu. Okey. Soal, mal kalamu fi istilahin nahwiyin? Apakah kalam pada istilah ulama nahwu? Okey. Tengok istilah. Ada istilah. Apa makna istilah tu? Wal istilah ittifaqu ta'ifatin ala amrin minal umur, okey, idza utliqa unsurifa ilaih. Sepakat satu kelompok ala amrin, di atas satu perkara daripada beberapa perkara yang idza utliqa, apabila diitlak sesuatu itu, amrun itu, unsurifa ilaih. Kattifaqin nahwiyin ala anna al-kalam, seperti sepakat oleh ulama nahwu di atas bahawa sesungguhnya kalam itu ialah lafzun murakkabun mufidun faidatan yahsunu sukutul mutakallim wa sami'a 'alaiha. Apa? Itu istilah lah, itu ta'rif dia tu. Okey, jawab dia, majtama'a fihi quyudun arba'atun. Iaitu barang dia tengok sebab isim mausul, dia termasuk daripada isim mubham. Barang yang tersusun yang terhimpun padanya, pada barang, quyudun arba'atun, oleh segala qaid yang 4. Quyudun tu fa'il bagi ijtama'a. Fihi tu, hi tu ialah a'id bagi ma. Quyudun arba'atun, segala quyud, segala qaid yang 4. Arba'atun tu isim wasaf ke?
Arba'atun. Dia jadi sifat sini. Qaid-qaid yang 4. Boleh jadi sifat ke? Di sini sifat. Tapi bukan isim wasaf. Maka kena takwil dengan isim wasaf. Takwil quyudun ma'dudatun ilal arba'ah. Quyudun ma'dudatun ilal arba'ah. Okey. Sesuatu yang terhimpun padanya oleh qaid yang 4. 4 qaid. Okey. Di sini tengok ni. Arba'ah itu isim adad. Quyudun tu ialah apa? Ma'dud dia. Sepatutnya kena kata apa? Sepatutnya yang biasa, yang ghalib. Adad dulu baru ma'dud. Majtama'a fihi arba'atu quyudin. Itu yang biasa. Tengok tulis arba'atu quyudin di situ tentang isim adad ma'dud pula. Okey. Kalau kita dah belajar 3 sampai 10 kena mukhalif. Dengan mukhalif itu iktibar dengan mufrad bagi isim adad. Mufrad dia tu. Okey. Seperti rasail. Kalau kata 3 risalah, nak kata macam mana? Di sisi saya ada 3 risalah. Indi salah satu rasaila ke tu salah satu rasail. Salah satu rasail. Sebab iktibar bukan pada rasail itu. Iktibar pada apa? Mufrad dia tu risalah muannas. Jikalau mufrad bagi ma'dud itu muannas, maka isim ma'dud kena muzakkar, terbalik, akas kias macam tu. Tetapi kaedah ini ni muttarid apabila dalam keadaan idafat isim adad kepada ma'dud. Arba'atu quyudin. Arba'atu. Sebab apa? Quyudin tu mufrad dia qaidin. Muzakkar. Isim adad kena muannas. Arba'atu quyudin. Tu kaedah dia tu. Kalau kita kata arba'u quyudin, salah. Tetapi kaedah ini tidak lazim apabila kita terbalikkan. Kita buat dalam bentuk sifat. Seperti di sini, quyudun arba'atun yang asal. Boleh nak kata quyudun arba'un. Boleh. Begitu juga dengan apa? Jika isim adad tidak disebutkan ma'dud, harus sahaja. Contoh dalam apa Jurumiyah, al-kalamu lafzul murakkabul mufidu bil wa aqsamuhu salatun wa aqsamuhu salasatun ay salasatu aqsamin. Tetapi bila dibuang ma'dud, maka kaedah mukhalafah tadi tu harus saja, tak wajib. Jadi harus nak kata salasun boleh, salasatun pun boleh. Kaedah dia. Okey. Majtama'a fihi quyudun arba'atun, iaitu badal. Al-lafzu itu lafaz, wa tarkib wal ifadah. Wal ifadah itu memberi makna, memberi pengertian, wal wad'ul arabi, dan hantaran yang bangsa Arab. Nanti kita belajar tu. Maka tengok bawah tu. Okey, fa yakhruju bil lafzi, maka keluar dengan qaid lafaz itu tu al-kitabah. Okey, tulisan. Tulisan itu bukan lafaz. Al-isyarah wal isyarah. Sekalipun dia mufid. Wal uqud, dan uqud ni iaitu apa? Simpulan-simpulan jari yang membentuk beberapa nombor. Okey. Ni yang disebut dalam Sahih Muslim dan sebagainya. Dan masalah kita tahu ni, masalah uqud ni supaya kita tahu cara yang betul kita ketika angkat tangan tu. Okey, dalam mazhab kita tu disunatkan untuk angkat tangan tu pada permulaan pada kata illallah. Tangan situ asyhadu an la ilaha illallah ni situ. Okey, dan membentuk berapa? Tu cara kaifiat dia tu, membentuk nama. Sebab tu dalam kiraan tu pun lambang-lambang yang kita nampak macam tak elok tu kan. Tu pun ada apa dia punya nombor dia tu. Okey, jadi dalam solat tu macam mana? Okey, dalam solat kita mazhab Syafi'i. Duduk diam macam tu asyhadu an la ilaha illallah. Kekal macam tu sampai kita habis beri salam yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru turun. Cumanya dalam bentuk tangan tu macam mana? Ada yang macam tu saja. So dia genggam. Genggam tu membentuk nombor 53. Nampak tak? Okey? Ni ada diterangkan ada dalam Facebook tu kan, yang sahabat kita tu share, bagus benda tu. Okey, itulah maksud uqud di sini ni. Cuma dalam permasalahan ni apa semua tu, apa ada hadis Nabi tu yang halaqa, buat bulat-bulatan tu, sebab ada yang sebahagian memahami buat halaqah macam tu. Ada yang buat macam tu, ada yang apa semua tu.
Okey. Dalam masalah ni sebab apa? Ni dalam masalah gerak tak gerak ni, yang menggerak dia tu ni perbahasan ni kembali kepada hadis Wa'il bin Hujur. Hadis Wa'il bin Hujur. Wa'il bin Hujur itu tu yang meriwayatkan daripada itu 12. Beberapa orang, Zaidah sahaja yang meriwayatkan secara bergerak macam tu. Yang lain Syu'bah dan sebagainya tidak ada lafaz tu. Tu ziyadah thiqat tapi mukhalafah dengan yang lain. Dalam masalah ni baca kitab Tahdzirul Abdil Awwah. Kita pembahasan tu supaya tahu apa sebenarnya sebagai orang naik-naik macam tu. Tahdzir al-Abdil Awwah min tahrikil isba' fi shalah. Okey. Tahdzir al-'abdil awwah min tahrikil isba' fi shalah. Dalam PDF. Itu dah disalah dalam dalam 15 muka surat sahaja. Okey. So nanti ada antum balik adalah khilaf ni dan sebagainya apa semua tu. Ada yang bermain-main tu bila kita tengok solat kadang tak fokus, apa tak mengganggu khusyuk kita tu dengan solat. Apa pula buat pula kan main yang atas apa semua tu. Okey. Okey, mal lafzu, apa itu lafaz? Lafaz iaitu huwa sautu, iaitu suara. Okey. Al-mujtamilu, yang merangkumi ia ala ba'd hurufil hijaiyah, di atas sebahagian daripada huruf hijaiyah. Bukan huruf huruf hijaiyah, alif sampai ya tu lah. Cuma sebutan alif tu, alif, ba, ta. Itu kalau ikutlah masing-masing aja. Kalau orang mesti ni b, t, dibaca macam tu. Kita kalau nak ni ala tul sebut betul-betul alif, ba, ta macam tu. Ghin, ghain sebutan dia. Ka Zaidin, seperti Zaidin. Ni takrif lafaz tu dia tu kena suara yang tersusun daripada sebahagian daripada huruf hijaiyah. Ka Zaidin, seperti Zaidin. Fa innahu, maka sesungguhnya ia Zaidin, Zaid itu tu boleh baca Zaidin harakat hikayat. Fa innahu, maka sesungguhnya ia Zaidan, harakat tempat i'rab dia tu ialah sautun, ialah suara yang ishtamala ala zai wal ya'i wad dal. Ka Zaidin, seperti Zaid. Nak tanya, ka Zaidin di sini kalimah apa? Kalimah tu ada 3, isim, fi'il, haraf. Zaidin di sini kalimah apa? Okey, kalimah isim. Isim apa nama dia? Dia ma'rifah atau tidak? Ayuh, ma'rifah. Sebab apa? Qasad kepada lafaz dia tu. Qasad kepada lafaz. Seperti itu, ka Zaidin ay ka lafzi Zaidin, seperti lafaz Zaid. Fa innahu, sesungguhnya ia lafaz Zaid itu. Kalau kita kata fa innaha, tiba-tiba ada nuskhah fa innaha. Dia kembali kepada mana? Zaid juga, tapi iktibar Zaid itu ialah kalimah. Dia boleh kembali fa inna kalimata Zaidin. Fa inna lafza Zaidin. Boleh iktibar tu. Okey. Sautun ishtamala ala zai wal ya'i wad dal. Mat tarkib. Apa tarkib? Takrif yang lain yang lebih kuat iaitu as-sautul mu'tamidu ala makhrajin min makharijil huruf. As-sautul mu'tamidu ala makhrajin min makharijil huruf. Ada setengah min makharijil fam. Itu takrif disebut dalam Khudari. Okey. Bila disebut Khudari itu hasyiah dan syarah Ibn Aqil lah. Itu yang belajar. Kitab ni bila kita belajar sesuatu dalam masa yang belajar sesuatu, itu yang kita ingat. Kalau macam ana tu, yang ingat kalau nahu tu, yang memang ingat betul-betul hasyiah Khudari. Pak belajar tu dengan baba sampai habis. Yang kedua hasyiah Ubadah ala syarh Sudurul Zahab. Tahu apa ada dalam tu. Bukan hafal secara lafzi tidak, tapi tahu poin-poin mazinah dia tahu. Okey. Kalau fiqhnya apa? Hasyiah Bajuri memegang. Ni dalam Bajuri ada. Dengan Mughnil Muhtaj. Dua kitab tu ngaji daripada awal sampai habis. 4 dalam tempoh 5 tahun. Okey. Alhamdulillah. Jadi antum kena ada benda-benda macam tu. Kitab fiqh jangan berterabur sangat. Ada satu yang umdah antum. Supaya dalam masalah ni situ, tak ada situ baru rujuk yang lain. Okey. Sebab tu kalau fiqh standard antum sebelum balik bukan Fathul Mu'in, bukan Fathul Kharib, bukan Umdatul Salik tak. Kena sampai minhaj, syuruh minhaj. Baru boleh selesa balik daripada Al-Azhar, persoalan agama senang nak rujuk. Okey. Tu level dia untuk nahwu alfiyah. Tak sampai alfiyah kalau balik nanti masalah sikit. Okey, mat tarkib. Apa tu tarkib?
huwa ma tarakkaba min kalimataini fa aktsar. Sesuatu, huwa ma. Huwa tu kembali kepada tarkib. Tarkib itulah sesuatu yang tarakkaba, yang tersusun ia ma. Nujar silah apa? Ya rasilah ala ma hiyalah. Tarakkaba min kalimataini, yang tersusun daripada dua kalimah. Fa aktsar, maka lebih lagi. Fa aktsar tu i'rab dia banyak. I'rab dia banyak. Okey. Antaranya apa? Aktsar tu i'rab jadi hal. Okey, i'rab jadi hal bagi sahib hal mahdzuf. Okey. Takdir dia apa? Dhahabal adadu aktsara. Dhahabal adadu aktsara. Fa tu apa pula? Ada khilaf pula. Ada kata fa tu zaidah li tazinil lafzi. Untuk i'rab aktsar ini download kitab risalah Al-Qaulul Azhar fi i'rabi kalimati fa aktsar. Sana ada satu risalah tentang i'rab fa aktsara saja. Fa aktsara fa sa'idan sama sajalah. Al-Qaulul Azhar fi i'rabi kalimati fa aktsar. Itu risalah, boleh download. Fa innahu, maka sesungguhnya ia fa aktsar seperti mana? Ka ghulami Zaidin, seperti ghulami Zaidin. Lafaz ghulami Zaidin itu qasad kepada lafaz. Sebab apa? Apa qasad kepada lafaz? Mana dia tidak qasad kepada makna. Kalau kita seperti budak bagi Zaid. Tak, ni seperti lafaz bagi ghulami Zaidin. Fa innahu, maka sesungguhnya ia ghulami Zaidin murakkabun, yang tersusun min kalimataini. Kalau qasad kepada makna, budak Zaid itu tersusun daripada dua kalimah. Bukan tersusun daripada dua kalimah kalau diri dia tu. Lafaz ghulami Zaidin itulah yang tersusun daripada dua kalimah. Al-ula, al-kalimatul ula. Ingat, al-ula situ tu apa? Sifat. Mausuf dia mana? Al-kalimah. Dalam bab sifat mausuf ni ada empat keadaan. Ada empat keadaan. Yang pertama sekali apa? Yang pertama sekali sebut dua-dua. Sebut mausuf, sebut sifat. Seperti mana? Contoh, al-kalimatul ula. Al-kalimah mausuf. Ula sifat. Yang kedua, sebut mausuf. Sifat tidak ada. Yang ketiga, sebut sifat, mausuf tidak ada. Yang ketiga misalnya ni, al-ula ay al-kalimatul ula, disebut sifat saja, mausuf tidak ada. Yang tadi yang kedua tu disebutkan mausuf, sifat tidak ada. Okey, dalam Al-Quran surah Al-Kahfi itulah. Okey. Amma safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an 'aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Dia bukan mengambil setiap perahu tu, tapi ambil perahu yang kulla safinatin salihatin aw salimatin ghasba. Sebab tu dirosakkan supaya tidak diambil. Nampak tak? Yang keempat, dua-dua tidak disebut. Dua-dua tidak disebut. Mausuf tidak disebut, sifat tidak disebut. Okey, ini dalam surah apa? Surah apa? Okey, thumma la yamutu fiha wa la yahya. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Ni ingat ni, jangan goreng Al-Quran tu sebagainya. Maksudnya apa? Kalau antum nak ceramah sebagainya, thumma la yamutu fiha wa la yahya. Tuan-tuan, teruk tuan-tuan neraka. Serius teruk, dia kata. Bahasa muda lah, serius teruk. Apa kita kat neraka tuan-tuan, hidup pun tak, mati pun tak. Tak hidup tak mati, macam mana tu Ustaz? Bukan mustahil ke? Ada dua je. Tak, bukan saya yang kata, Al-Quran yang kata. Mula keadaan, tak? Thumma la yamutu fiha. Kemudian la yamutu fiha, tidak mati ia dalam neraka, wala yahya, dan tidak hidup. Tak mati tak hidup. Alah Ustaz, adalah rupa-rupanya tak hidup tak mati, ada tengah-tengah. Nampak tak? Situ tu. Kalau faham macam tu habis. Nampak tak? Sebab tu kena dengan kaedah bahasa Arab. Okey. So kalau Zuhir kat sini ni memanglah la yamutu fiha wala yahya. Sebenarnya ahli neraka ni hidup ke mati? Nampak tak? Di sini ni perlunya kepada tafsiran. Sebab tu ingat, yang nak sebut manhaj al-Azhar bukan semata-mata al-masadir wa adillah sahaja, tapi kena ada al-manhajul mu'tamad fi fahmi nusus. Jadi iaitulah apa? Ulum-ulum yang lain tu, ulum Quran dan sebagainya, di sini kena rujuk ulama tafsir. Jadi di sini tu thumma la yamutu fiha wa la yahya hayatan thayyibah. Wa la yahya hayatan thayyibah. Tidak hidup sebagai hidup yang elok. Bermaksud mereka hidup tapi hidup yang sangat buruk. Diseksa setiap hari dan sebagainya. Nampak tak? So, khulasanya thumma la yamutu fiha wa la yahya. Hidup ke tanpa mati? Hiduplah.
Nampak tak? Tu kaedah dia. Tu dalam pembagian sifat dan mausuf. Wathaniyatu Zaidun, dan yang kedua ialah Zaid. Okey. Masalah sebab buku ni. Mal mufidu wallahu taala a'la wa a'lam. Baca kitab ni, tatbik dia dekat sini. Nanti jangan ingat kitab macam ni tak perlu nahu. Tanpa nahu macam mana nak baca kitab ni?